TV KPM. Ai, mana budak-budak dalam kelas ni? Tak ada seorang pun. Mana pergi dia orang ni? Dicurahkan bakti penuh setia demi raja yang disanjung tinggi, kesetiaan tak berbelah bagi kepada pemimpin, kepada rakyat, khidmat diberi penuh taat, rela bekerja sama berusaha setia berkhidmat untuk semua. Kena berhenti dah. Dah lah pitching lagi. Lirik pun salah. Cikgu. Irfan. Cikgunya lagu apa tadi tu? Irfan. Kau main enjoy saya dengar tu. Enjoy lah. Habis nak tunggu kawan kamu. Ya. Kamu sendiri tak masuk. Tadi masuk cikgu ni. nyanyi lagu Setia. Lagu Setia. Itu lagu patriotik lah. Tapi cikgu dah salah lirik tadi. Iya Wujud ke? kawan-kawan tak ada dalam kelas. Itulah saya baru datang kan cikgu? Kalau tidak tahu kantoi. Pitching dari lirik salah. Tak apa cikgu. Panggil kawan-kawan. Kawan-kawan? Ha. Semua dekat Padang ni cikgu? Pergi panggil. Masuk boleh, kelas boleh, sekarang. Boleh. Ifah pergi sekejap ya. Cepat. Okey, baik. Semua masuk kelas, masuk kelas. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot menengah atas. Hari ini sebenarnya murid-murid, kita akan belajar tentang mata pelajaran sejarah. Dan pastinya kita akan bawakan seorang guru yang cukup banyak pengalamannya. Hari ini, Irfan persilakan Cikgu Nur Hayati Muhammad Razan, Ketua Bidang Kemanusiaan dari SMK Mat Kilau, Kuantan, Pahang. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, dan insya-Allah saya baik. Alhamdulillah, tadi dengar suara sedap cikgu nyanyi. Kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Irfan persilakan Cikgu Nur Ziana Yuf dari SMK Dato' Ibrahim Yaakob, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu, sihat? Baik, terima kasih kerana turut serta bersama kami untuk episod sejarah hari ini. Baik, cikgu, nampaknya kita tidaklah bertiga sahaja. Disebabkan kita juga ada murid-murid dalam talian sekarang ni. Apa kata kita perkenalkan mereka? Okey, jadi ini bersama-sama kita pada hari ini. Okey, kita ada ditemani oleh 4 bunga dari SMK Mat Kilau. Wah, semua bunga cikgu Ya, semua bunga. Saya seorang je kumbang dekat sini. Ya, kumbang dekat sini. Tak apa, jadi kita akan cikgu perkenalkan. Jadi cikgu panggil nama manja lah. Okey, panggil nama manja. Okey, jadi murid-murid yang cikgu panggil nama, sila angkat tangan. Dah lambai sikit. Lambai sikit. Okey, jadi kita hari ini ditemani oleh Aina. Aina mana? Aina di mana? Aina? Okey, Aina yang berbaju ungu. Okey, kemudian Amira. Okey, Amira. Lambai tangan Amira, Hai, yang Amira. tersenyum. Amboi manis senyumannya. Tersenyum manis kerana ditemani oleh Abang Irfan ni. Jangan macam tu. Okey, seterusnya kita juga ditemani dengan oleh Alia. Hai Alia. Alia. Okey, dan seorang lagi yang bersama-sama dengan kita ialah Arisa. Okey, cikgu. Arisa. Mana Arisa? Tu di bawah tu Arisa. Nampaknya semua ni saya boleh katakan kumpulan 4A, cikgu. Ya. Sebab semua nama bermula dengan huruf A. Ya, betul. Kita ada tadi Aina, Amira, Arisa dan Alia. Abang Irfan harap tak tertukar nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya pun risau juga, tapi ini adalah satu kebetulan yang sangat indah. Wah, okey. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sejarah. Topiknya, cikgu? Okey, topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan perkembangan nasionalisme di negara kita. Baik. Okey, jadi untuk kita membawa kepada perbincangan, sebenarnya saya tak adalah nak minta terus saya yang nak mengajar. Tak seronoklah pula. Jadi kita nak dengar suara murid-murid kita yang di dalam talian untuk memberikan
maksud menyatakan maksud nasionalisme. Sebab kita nak belajar pasal nasional, so kita minta mereka berikan maksud nasionalisme. Siapa nak berikan maksud nasionalisme? Angkat tangan. Okey, Aina, silakan. Okey, Aina. Bagi saya, maksud nasionalisme adalah perasaan yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Okey, kita ambil jawapan itu untuk bawa kepada perbincangan kita, perasaan cinta yang mendalam. Jadi perasaan ini sebenarnya diberikan kesedaran kepada masyarakat, terutama sekali pada era 1930-an, adalah disebabkan oleh peranan yang dimainkan oleh golongan intelektual. Okey, pada ketika itu perkembangan gerakan nasionalisme ini dipelopori oleh golongan intelektual daripada yang berpendidikan agama, berpendidikan Inggeris dan pendidikan daripada sekolah Melayu ataupun kita kata maktab lah nanti. Ini adalah antara tokoh-tokoh yang merupakan tokoh ilmuwan daripada bidang keagamaan, yang mana tokoh seperti mana paparan ini mereka memberikan kesedaran ataupun makluman berkaitan idea nasionalisme ini melalui gerakan kaum muda. Bila kita kaitkan gerakan kaum muda ini sebenarnya dia related ataupun kita kata berkait dengan gerakan Islah dan apa yang berlaku perkembangan di Timur Tengah. Jadi di sini apa yang antara perkara yang diberikan penekanan oleh golongan intelektual ini ialah tentang peranan yang perlu dimainkan ataupun kita kata Islam itu mengajar apa? Ajaran Islam yang sebenar ialah bukan sekadar untuk membawa kepada akhirat, tetapi sebenarnya perjuangan untuk kita memajukan diri dalam bidang pendidikan dan juga ekonomi. Jadi di atas faktor itulah kesedaran ini diberikan kepada masyarakat melalui, kalau kita lihat di sini, peluang kepada wanita dan pemedanan dalam aspek pendidikan dalam bidang keagamaan. Okey, seterusnya kalau kita lihat golongan intelektual yang mempunyai latar belakang pendidikan Inggeris, di tokoh salah satu daripada tokoh ini ialah Raja Chulan. Di sini sebenarnya ramai lagi tokoh-tokoh lain, tetapi cikgu harap murid-murid lupa tadi nak pesan bila kita belajar kita buka buku ya. Jadi kita sekarang membincangkan topik ini. Okey, kita lihat apakah peranan mereka ini. Jadi golongan intelektual daripada yang berpendidikan Inggeris ini, mereka ini latar belakang pendidikan mereka daripada sekolah yang hebat, iaitu Maktab Melayu Kuala Kangsar, yang mana golongan bangsawan, anak-anak bangsawan ini mereka dilatih untuk diserap masuk dalam pentadbiran awam. Jadi mereka menggunakan kedudukan mereka ini untuk menyuarakan hak dan pendidikan bagi orang Melayu. Jadi kita bawa itu adalah antaranya, dan sebenarnya kita lihat golongan intelektual menggunakan saluran yang kita kata penulisan untuk menyebarkan ideologi kepada masyarakat. Dan akhirnya kalau kita lihat peranan institusi pendidikan sendiri, iaitu daripada maktab ataupun kita panggil Sultan Idris, Maktab Sultan Idris ini yang merupakan satu institusi pendidikan yang mempunyai peranan besar dalam melahirkan golongan guru ataupun kita kata golongan intelektual yang membawa kepada gerakan untuk memberikan kesedaran ataupun semangat nasionalisme kepada masyarakat Melayu ketika itu. Baik. Jadi antara tokoh yang cikgu nak highlight di sini ialah Zakbar. Okey, sebagaimana di sinilah sebagaimana kita lihat. Jadi kita sebenarnya kita ambil sikit je sebab ini merupakan saya dah minta murid-murid ini membuat pembacaan. Jadi kita terus kepada soalan kepada murid kita. Okey, jadi mereka telah dibekalkan dengan whiteboard. Jadi cikgu nak minta murid-murid ini senaraikan ataupun dalam bentuk pemikiran yang sesuai apa kepentingan menuntut ilmu pada diri anda. Okey, Abang Irfan, sila bunyikan loceng, kita tak bagi masa yang banyak. Okey, bunyikan loceng sekarang ke cikgu? Jangan. Jangan lagi. Okey. Sebab tuliskan jawapan masing-masing. Boleh mula berikan jawapan anda sebelum Abang Irfan akan tekan loceng kejap lagi menandakan masa sudah pun tamat. Okey, tulis dulu. Wahai saudari 4A. Saudari 4A. Jadi cepat sebab kita tak akan bagi masa yang panjang sebab soalannya pun sebenarnya sangat jelas. Ya, apakah? Just senaraikan saja. Okay? Apakah kepentingan menuntut ilmu pada diri anda? Dan mungkin yang di rumah juga boleh sama-sama cuba jawab dengan kami. Okey, so kita buat kiraan 5, 4, 3, 2,
Okey, masa dah tamat. Okey, masa dah tamat, sila paparkan jawapan anda. Okey. Wow, inilah peta pemikiran mereka. Peta pemikiran mereka, tapi bulatnya tak ada. Tak apalah, Bulatnya kita tak ada, terima. Tak apa, kita terima. Okey, Kreatif mana satu dua orang cikgu lagi kan? tak dapat memberikan jawapan. Okey, jadi kita berikan kepada siapa tu? Amira dan juga Arisa. Okey, tiga markah kerana berjaya menghasilkan peta pemikiran. Jadi untuk yang dua lagi, okey, boleh tak kamu berikan komen kepada paparan yang diberikan hasil dapatan murid-murid dan rakan-rakan ini dalam bentuk tuliskan pada sticky note. Okey, cikgu ada bekalkan sticky note. Okey, tuliskan sama ada mungkin nak puji ke ataupun mungkin nak bagi komen lah, kena ada ini maklumat ini tak cukup lagi. Okey. Jadi tuliskan pernyataan pada sticky note sekarang. Baik, dalam masa yang singkat berikan komen anda. Berikan komen. Siapa yang dah bersedia terus angkat tangan dan paparkan sticky note tersebut. Baik. Dan bacakanlah, sticky note tu kecil kan? Betul cikgu. Nak Ifah bunyikan loceng ke? Okey. Ke dah siap? Dah siap dah ke? Kita tengok siapa dah siap. Okey, teruskan. Aina ke? Aina nak mula dulu, Aina? Okey, silakan. Aina, silakan. Bagi saya nak komen untuk Amira. Okey. Untuk Amira, saya rasa dia punya peta writing dah cantik, and then dia boleh tambah dengan ilmu, pengetahuan, mampu mengubah taraf hidup ataupun menjamin peluang pekerjaan yang tu dah ada. Okey. Ataupun berbakti pada agama. Berbakti Ya, kepada agama. bagus idea tu. Maksudnya ada percambahan idea daripada yang diberikan oleh rakan mereka. Jadi kita berikan 3 markah kepada Aina dan mungkin ada satu lagi pendapat nak komen. Yang seorang lagi tu ada nak komen? Siapa? Ada. Ya, Silakan. teruskan. Dengan ringkasnya. Saya nak komen untuk Arisa punya. Kenapa tu? Idea dia sangat menarik. Dia punya peta minda pun cukup menarik semua. Itu. Macam itulah. Gitulah. Dia sebenarnya pujian ya. Betul. Dia tidak ada penambahan idea tetapi memberikan pujian atas hasil kerja Ada ganjaran ke cikgu? Okey, jadi kepada saya Alia. Kita bagi 2 lah. Kerana bukan Alia. mudah ya untuk menyatakan memberikan komen kepada hasil kerja rakan-rakan. Ini merupakan satu proses yang kita kata think, pair and share dalam aktiviti pembelajaran kita. Baik, mungkin cikgu boleh berikan jawapan yang sebenar untuk soalan tadi. Apakah kepentingan untuk menuntut ilmu pada diri anda? Jadi sebenarnya kepentingan menuntut ilmu ini pada diri kita ialah untuk kita meningkatkan taraf hidup, merubah hidup kita dan keluarga, terutama sekali untuk meningkatkan martabat bangsa, agama dan negara. Ulama, terima kasih cikgu. Itulah dia jawapan yang penting di mana ilmu ini sangat penting bukan sahaja kepada diri kita, malah kepada bangsa, agama dan juga negara. Jadi, kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot menengah atas bersama siapa? Tentunya Cikgu Nur Hayati di sini. Kita belajar tentang mata pelajaran sejarah dan untuk segmen kali ini kita akan beralih pula kepada pergerakan nasionalisme. Betul Cikgu? Ya, betul. Jadi jom kita mulakan kelas kita. Okey, jadi untuk kita membincangkan dengan lebih mendalam, maka saya ingin bawa perbincangan kita kepada satu soalan untuk dijawab oleh murid-murid dalam talian secara lisan dengan ayat yang ringkas. Bagaimana anda mengemukakan idea? Okey, jika kita ada idea, kita ingin idea kita itu disampaikan kepada masyarakat umum khususnya. Jadi bagaimana kita gunakan apa yang kita akan lakukan? Okey, jadi kita minta kepada murid-murid untuk memberikan jawapan yang ringkas dan padat. Ringkas dan padat. Siapakah yang betul itu? Angkat tangan. Okey, semua serentak angkat tangan. Cikgu pilih, cikgu. Okey, saya nak pilih tadi kita panggil Aina macam angkat dulu kan tadi. Kita bagi Aina dululah. Macam mana idea nak kemukakan idea? Bagaimana? Pada pendapat saya, kita boleh mengemukakan suara isu kita dengan cara buat video dekat dalam YouTube. Oh, menarik.
Video dalam YouTube. Ini YouTuber ni. Betul. Okey, so mungkin juga kita minta pandangan daripada Amira. Selain YouTube, kita nak buat kat mana YouTube. lagi? Amira, kat mana agak-agaknya awak nak sampaikan idea ini? Ya. Assalamualaikum. Bagi saya memilih untuk menggunakan aplikasi TikTok kerana di TikTok ramai pengguna yang semua boleh kalangan semua yang akan menggunakan aplikasi TikTok. So bila kita share sesuatu dalam aplikasi tu, so semua orang senang untuk mendapatkan idea tu. Ya, Yelah, okey. betul. Betul Sebab lah. kita menggunakan aplikasi itu bukan sahaja remaja tetapi malah semua golongan umur yang Semua akan golongan gunakan. umur Ya. juga. Okey, kecuali saya lah. Okey, kita mungkin Ya saya ke rasa cikgu tak guna TikTok? Ya, saya tak pandai TikTok. Jadi saya nak jugalah minta dua Okey. lagi murid. Okey, tetapi saya nakkan ringkas saja. Berikan apa saluran yang kamu akan pilih ya. Jadi Aina sudah, Amira sudah. Jadi kita berikan kepada Alia. Kita serahkan kepada Alia. Alia, apa yang kamu akan gunakan untuk menyampaikan idea? Saya akan gunakan Twitter untuk sebarkan idea-idea saya. Okey, masih media sosial cikgu ya? Masih media sosial lagi. Dan yang terakhir, Arisa kan? Arisa kan? Saya boleh gunakan Facebook untuk sampaikan sesuatu idea. Tapi seperti yang cikgu jangkalah, Twitter, Facebook, TikTok. itu sebenarnya adalah kita kata platform untuk generasi muda masa kini lah. Tetapi kita nak bawa balik kepada perbincangan kita, perkembangan gerakan nasionalisme ini sebenarnya disalurkan pada ketika itu melalui penulisan dalam akhbar, majalah dan novel kreatif. Jadi kalau kita lihat, ini adalah sebagaimana dalam paparan, murid-murid boleh lihat pada paparan dan murid-murid di rumah juga jangan lupa sambil merujuk pada buku teks sejarah tingkatan 4. Okey, kita bincangkan di sini ialah bagaimana akhbar Melayu itu sebagai contoh akhbar iaitu Warta Malaya menyebarkan idea gerakan nasionalisme ini. Mereka ini kalau kita lihat antara pengarang yang terkenal ataupun yang kita kata yang aktif dalam penulisan pada ketika itu antaranya ialah Muhammad Yusof Abdul Hamid, dan mereka ini sebenarnya bersuara tentang pendidikan dan politik tanah air. Begitu juga kalau kita lihat majalah dan akhbar berbahasa Inggeris, The Malay Mail dan The Malaya Tribune memuatkan perkembangan sosiopolitik dan ekonomi negara. Dan Sabah Sarawak, kita jangan lupa di Sabah Sarawak juga adanya akhbar dan majalah yang telah pun kita kata disebarluaskan kepada masyarakat bagi memberikan kefahaman dan juga pengetahuan kepada masyarakat umum tentang perkembangan semasa ketika itu. Dan kalau kita lihat selain daripada akhbar majalah berbahasa Melayu, bahasa Inggeris dan di Sarawak Sabah, kita lihat sebenarnya masyarakat Cina dan masyarakat India juga mereka menggunakan ataupun menyampaikan idea ataupun kesedaran nasionalisme mereka ini melalui akhbar dan majalah. Sebagaimana dalam paparan, rujuk kepada paparan, contohnya bagi akhbar Cina, akhbar Cina ini bertujuan untuk merangsang pemikiran masyarakat kaum Cina seberang laut dan untuk menunjukkan maksudnya mengekalkan identiti, memperjuangkan nasib bangsa dan menyemai perasaan cinta akan negara Cina. Jadi kita lihat di situ. Maksudnya dia berfokus kepada negara Cina, bukan pada waktu itu bukan di tanah Melayu. Okey, begitu juga kalau kita lihat perkembangan gerakan ataupun penulisan dalam akhbar Cina yang lain akan berlaku perkembangan disebabkan oleh semakin lama usaha ini membawa kepada kesedaran tentang kepentingan perpaduan. Jadi kalau kita lihat dalam akhbar masyarakat India, sebagaimana paparan, murid-murid dalam talian dan di rumah juga sila lihat pada paparan. Akhbar India dia cenderung menerbitkan akhbar yang beroperasi dalam masa singkat. Kandungan yang dalam akhbar India ini ialah untuk kepentingan politik sosial masyarakat India di negara ini, dan sebagai contoh akhbar ialah Tamil Nation. Itu contohnya. Selain itu, kita tadi mereka menggunakan cara Twitter lah, TikTok, itu cara kreatif masa kini. Tetapi pada 1930-an masyarakat ketika itu juga kreatif. Mereka menyampaikan idea gerakan nasionalisme ataupun kesedaran nasionalisme ini melalui karya-karya kreatif. Maksudnya melalui penulisan novel. Jadi penyampaian itu sebenarnya secara tidak langsung. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, soalan yang saya nak bawa kepada murid-murid dalam talian ialah pertama, semua terus angkat tangan jika bersetuju. Akhbar masih lagi berperanan untuk menaikkan semangat cinta akan
negara sehingga hari ini. Setujukah anda? Okey, angkat tangan kalau setuju. Okey, jadi kita nampak ada 2 orang setuju, 2 orang tidak bersetuju. Jadi kita kemudiannya, okey, kita lihat di sini bagaimana. Okey, kalau yang tidak bersetuju ni, okey, saya nak minta, mungkin ada saya nak minta seorang siapa nak kemukakan soalan kepada rakan-rakan ni kan. Kita nak mereka berbincang. Okay, siapa nak kemukakan soalan kepada rakan-rakan lain tentang pendirian mereka ni? Siapa nak mulakan dulu? Siapa nak mula? Buka mikrofon dan boleh tanyakan soalan. Okey, terus tanyakan soalan pada rakan-rakan yang lain berdasarkan okey. Sekarang dia jadi cikgu ya. Tanya. Okay, silakan Amira. Okay. Bagaimana kita nak tarik minat golongan muda untuk membaca akhbar? Jadi rakan-rakan yang lain sila jawab kepada soalan Amira. Okey, bagaimana kita nak tarik golongan muda ni? Okey, siapa nak jawab? Betul lah tu cikgu, sebab saya rasa golongan muda sekarang ni akan menggunakan telefon bimbit sahaja, menggunakan gadget dan tidak lagi berpegang kepada surat khabar. Macam mana? Okey, jadi tadi kita dah dapat seorang murid kita, siapa ya? Tadi angkat tangan tadi? Okey, Arisa. Okey, Arisa, sila jawab. Sekarang kita dah ada akhbar dalam talian, so senang orang nak baca. Kita boleh guna yang online punya. Okey, dalam talian. Dalam talian, akhbar digital lah. Okey, mungkin kita minta lagi pandangan daripada murid, seorang lagi murid. Okey, siapa lagi nak berikan pendapat atau jawapan? Silakan. Silakan. Boleh angkat tangan? Wahai 4A. Okay. Aina. Aina nak tanya ke Aina nak bagi jawapan? Silakan. Apa dalam bentuk infografik? Okey, maksudnya maklumat yang disampaikan di akhbar itu berbentuk infografik. Okey, jadi betul. Okey, saya terima sebenarnya jawapan kedua-duanya. Jadi untuk siapa kita kata Alisa yang tanya soalan ke cikgu? Yang tanya soalan tadi Amira. Kita berikan 3 markah kepada Amira. Okay. Kemudian yang menjawab soalan ini kita berikan 2 markah untuk setiap seorang kerana jawapan yang diberikan itu adalah jawapan yang tepat. Jadi sebenarnya dekat sini yang saya nakkan daripada aktiviti kita ialah selain daripada mereka menerima soalan daripada saya nak tengok adakah mereka ini boleh membimbing rakan lain dalam satu sesi PDP yang mana mereka bersoal jawab. Okey. Jadi kita lihat selain daripada akhbar, maka aktiviti ataupun perkembangan nasionalisme ini juga disampaikan melalui persatuan. Jadi bagi Persatuan Melayu, sebagaimana yang kalau kita lihat paparan, okey, antara persatuan yang kita kata yang wujud kita itulah Kesatuan Melayu Singapura, kemudian PASPAM ataupun kita panggil Persaudaraan Sahabat Pena dan Kesatuan Melayu Muda. Jadi dalam paparan ini kamu boleh lihat peranan Persatuan Melayu. Tetapi saya nak bawa satu lagi fokus daripada ketiga-tiga ini, Kesatuan Melayu Muda. Kalau kita lihat Kesatuan Melayu Muda ini merupakan dalam perbincangan topik-topik selepas daripada bab nasionalisme ini, kita lihat bahawa Kesatuan Melayu Muda ini lebih bersifat radikal. Maksudnya tindakan mereka itu lebih agresif. Ya. Okey, jadi di sini maknanya yang penting pada mereka ialah penyampaian idea mereka itu didengari oleh masyarakat. Jadi itulah sebenarnya peranan persatuan untuk menyebarkan idea mereka kepada masyarakat. Okey, selain daripada itu, masyarakat Cina juga mereka menyampaikan maklumat melalui persatuan yang mana di sini kalau kita lihat Dr. Sun Yat-sen menjalinkan hubungan dengan pemimpin Cina tempatan dengan mengadakan lawatan ke negeri-negeri Melayu bersekutu. Untuk apa? Untuk mendapatkan sokongan menentang kerajaan Manchuria. Jadi antaranya kalau kita lihat juga tokoh iaitu Tun Tan Celok menghidupkan cawangan SCBA di Melaka untuk menuntut peluang berkhidmat, maksudnya masyarakat Cina untuk berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan. Bagi masyarakat India pula, persatuan yang diwujudkan ini adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat India di tanah Melayu. Jadi apa yang dibincangkan ialah sekitar perkara-perkara yang berlaku dalam kalangan masyarakat di India. Okey, antara persatuan yang ada ialah Malayan Indian Associate ataupun MIA. Dan sebagaimana yang lain, sebagaimana itu boleh dilihat pada paparan dan murid juga boleh
highlightkan kepada buku teks kita baca dan highlightkan sebab cikgu hanya menyatakan beberapa. Jadi sebenarnya ada banyak lagi persatuan sebenarnya ya. Jadi itulah perbincangan kita. Jadi kita lihat balik bahawa perkembangan ataupun kita kata pergerakan nasionalisme itu didengari oleh masyarakat juga adalah disebabkan oleh peranan yang dimainkan oleh tokoh-tokoh ini menerusi persatuan. Dengan perjuangan yang masing-masinglah apa yang mereka perjuangkan. Sebab kita dengar tadi cikgu, penjelasan cikgu di mana ada perjuangan dari segi penulisan dan juga persatuan. Dan mungkin cikgu boleh kongsikan bagaimana reaksi British ketika itu melihat kepada perjuangan anak Melayu yang hebat seperti ini. Okey, kalau kita lihat dari segi reaksi British, terutama sekali bila melibatkan masyarakat Melayu, British tidaklah memberikan reaksi yang kita kata terlalu ekstrim. Kerana cara yang dilakukan oleh masyarakat Melayu ialah secara yang kita kata penentangan ataupun kita kata penyebaran idea itulah berlaku secara sederhana. Jadi kesederhanaan itu sebenarnya membuka jalan kepada untuk proses memudahkan lagi penyebaran ideologi nasionalisme dalam masyarakat ketika itu. Baik cikgu, itulah dia penerangan tentang pergerakan nasionalisme di Tanah Melayu ketika itu oleh Cikgu Nur Hayati. Jadi, kita ingin berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Nur Hayati. Dan Cikgu, untuk segmen kali ini apa pula yang kita nak pelajari? Okey, jadi kita nak bawa kepada satu lagi topik yang cikgu rasa perlu dikuasai oleh murid-murid tingkatan 4 iaitu kesan perkembangan nasionalisme di negara kita. Okey, jadi kalau kita tengok kepada tajuklah Irfan. Agaknya apa yang tergambar pada pandangan Irfan lah? Pada pendapat saya cikgu, kalau kita cakap mengenai kesan ni pasti ada kesan yang baik dan juga kesan yang buruk. Jadi mungkin cikgu menceritakan dari segi masyarakat dan Tanah Melayu ketika itu apa yang berlaku sebenarnya. Okey, jadi apabila kita rujuk kepada soal topik yang kita nak bincangkan, tajuk ni iaitu perkembangan nasionalisme. Jadi nasionalisme itu sendiri membawa kepada semangat untuk semangat cinta akan negara. Jadi perkembangan kepada gerakan untuk menanam kesedaran cinta akan negara dalam kalangan masyarakat itu sebenarnya memberikan pelbagai kesan. Jadi perkataan kesan itu dia boleh lihat dalam pelbagai aspek. Jadi di sini kita akan bincangkan kesan perkembangan nasionalisme dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Okey, jadi pada paparan, murid-murid di rumah dan murid-murid di dalam talian, sila rujuk buku dan juga jangan lupa ya, kita belajar salah satu perkara yang sangat penting ialah kita mendengar dan juga mencatat. Jadi tolong catat dalam nota masing-masing apa yang kita akan bincangkan. Jadi dalam topik ini yang kita nak bincangkan, sila lihat pada paparan iaitu berkaitan kesan dalam aspek politik. Kesan dalam aspek politik yang saya nak berikan penekanan di sini ialah tentang usaha intelektual Inggeris dan Kesatuan Melayu Singapura. KMS itu, jangan lupa KMS itu adalah singkatan bagi Kesatuan Melayu Singapura, yang mana perjuangan Kesatuan Melayu Singapura ini adalah untuk maksudnya dari segi penglibatan, menambahkan penglibatan orang Melayu dalam bidang pentadbiran awam. Dan kelihat antara kesan politik yang lain ialah dengan adanya dasar desentralisasi oleh kerajaan British, yang mana dasar ini mendorong orang Melayu peka terhadap masa depan, dan dasar ini cuba untuk mengembalikan kuasa raja residen, maksudnya untuk mengembalikan baliklah kuasa raja bila berlaku desentralisasi, dan inilah yang membawa kepada lebih banyak gerakan untuk membebaskan negara daripada ancaman dan mengembalikan kedaulatan raja-raja. Kemudian dalam bidang politik lagi kita lihat ialah berkaitan kemunculan masyarakat India. Seterusnya
dalam bidang ekonomi. Okey, dalam aspek ekonomi. Jadi dalam aspek ekonomi ini, perkembangan nasionalisme itu telah membawa kepada fokus kepada peranan kaum muda itu. Kita dah bincangkan bahawa di dalam topik ini sebenarnya ada topik yang disentuh berkaitan peranan kaum muda. Perjuangan kaum muda ialah untuk menyeru orang Islam, orang Melayu khususnya untuk memajukan diri dalam bidang pendidikan dan juga ekonomi. Jadi sesuai dengan gesaan ataupun saranan tersebut, maka Kesatuan Melayu Muda ini telah pun mewujudkan pertubuhan persatuan yang apa tu persatuan tersebut, Ifan? Untuk yang ni di Singapura ada Al-Jamiah Al-Khairiyah. Al-Jamiah Al-Khairiyah. Tiba-tiba bunyi pun macam bunyi Arab sikit. Okey, jadi ini adalah satu pertubuhan di Singapura yang ditubuhkan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi orang Melayu. Kemudian kalau kita lihat perkembangan dalam bidang ekonomi juga membawa kepada penekanan dalam aspek pendidikan, dan peranan akhbar sebenarnya ialah sebagai satu media bagi menyalurkan maklumat ataupun kita kata kesedaran ataupun perkembangan nasionalisme yang berlaku di tanah Melayu ketika itu. Dalam aspek sosial, jadi di sini saya sebagai seorang guru wanita, saya nak tekankan kepada gurulah. Jadi dalam aspek sosial, gerakan nasionalisme di tanah Melayu ketika itu telah melahirkan ramai guru wanita yang bukan sekadar mengajar tetapi sebenarnya berperanan penting dalam menyampaikan idea nasionalisme. Antara tokoh yang kita kata bila disebut pasti murid-murid akan tahu tokoh ini ialah Ibu Zain. Jadi Ibu Zain ataupun kalau kita lihat di sini Ibu Zain ni seorang guru yang dia aktif dalam penulisan dan terutama sekali kita lihat dalam majalah Bulan Melayu. Ini adalah antara perkara ataupun kesan dalam aspek sosial yang wujud kesan daripada perkembangan nasionalisme. Jadi saya rasa tak cukup kalau sebenarnya murid dah ada paparan, dah tengok rujukan buku teks dan dibantu pula oleh paparan yang kita berikan kepada murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah, maka kita uji mereka adakah mereka cakna dengan maklumat yang dipaparkan atau hanya mendengar apa yang saya sampaikan. Kena fokus ni sebab sekarang kita akan buat uji minda, cikgu. Uji minda sebenarnya. Okey, jadi kita ada soalan yang mana cikgu nak lepaskan kepada Ifan dahulu untuk menanyakan murid-murid dalam talian tentang soalan berkaitan. Okey, saya ambil tanggungjawab itu sampai dekat saya. Okey, saya akan tanyakan soalan yang pertama, di mana murid-murid yang berada dalam talian sekarang ini hanya perlu untuk mengangkat warna hijau untuk pernyataan yang betul, warna merah untuk pernyataan yang salah. Jelas? Cantik. Okey, jom kita mulakan dengan soalan yang pertama. Dengarkan Abang Irfan. Gesaan kaum muda dalam memajukan diri dalam ekonomi telah membawa kepada penubuhan Al-Jamiah Al-Khairiyah di Singapura. Betul atau salah? Silakan. Cikgu, semua hijau. Semua hijau. Jadi semua jawab dengan tepat. Tapi kita pergi sebab kita nak tengok berapa soalan yang kita boleh tanya mereka. Boleh. Kita pergi. Okey. Cikgu ke saya? Saya pula. Baik, Usaha pula. golongan intelek dan KMS menggesa kerajaan meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran British tidak membuahkan hasil. Setuju. Betul atau salah? Okey. Angkatkan anda. Okey, merah. Okey, merah. Semua sepakat. Okey, jadi jawapan juga tepat. Okey, kita terus pada soalan ketiga. Baca. Okey. Hajar Zainul Munshi Sulaiman merupakan penggerak utama majalah Bulan Melayu, kerap mengingatkan usanita kepentingan ilmu pengetahuan. Okey, betul atau salah? Salah. Sebenarnya jawapan mereka semuanya salah. Tak tepat kerana ini sebenarnya adalah nama sebenar bagi Ibu Zain, iaitu Hajah Zainul Munshi Sulaiman. Jadi murid-murid yang dalam talian dan juga murid-murid di rumah boleh rujuk pada buku teks muka surat 43. Okey? Baik, cikgu. Okey, yang keempat, cikgu. Saya tanya. Silakan. Akhbar Inggeris The Malay Mail telah mengasaskan dana bagi membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran ke luar negara. Betul atau salah?
Silakan murid-murid semua. Betul. Betul. Okey. Jadi Cantik. kalau kita tengok dah betul dah. Okey, soalan yang keempat mungkin kita sempat lagi tanyakan soalan yang boleh. terakhir. Kalau cikgu izinkan, saya boleh baca. Saya izinkan. Baik, Ifan bacakan soalan yang kelima. Dasar desentralisasi British menyebabkan tertubuhnya Persatuan Peringkat Negeri di Tanah Melayu. Betul atau salah? Betul. Okey, semua Okey. jawab betul. Okey, jadi macam mana kita nak bagi markah? Kalau kita lihat daripada 5 soalan yang kita tanya, 4 soalan yang dijawab betul oleh semua murid. Okey, jadi maknanya tidak adillah kalau kita berikan markah yang berbeza. Betul. Semua Jadi sama, untuk cikgu. semua kita berikan skor ataupun kita bagi markah 3 lah. 3. Boleh. Okey. 3 untuk Alia, 3 untuk Arisa, 3 untuk Aina dan juga 3 untuk Amira. Wah, tahniah semua. Okeylah, tu cikgu 4/5. 4/5 betul. Yang lain tu kita boleh betulkan dan kita fahamkan lagi selepas ini. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Jadi teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bonda senyum riang menerima bahtera merdeka. Putra-putri sayang, putra-putri sayang, sedang berjuang. Wah, itulah dia nyanyian saya juga Cikgu Nur Hayati untuk slot mendengar atas Didik TV KPM. Macam mana? Okey ke tidak? Baik, kita akan teruskan dengan subtopik seterusnya berkenaan dengan kepentingan semangat cinta akan negara. Sebab itulah kita nyanyi tadi, kan? Tapi Abang Ifan, okey ke tak okey ke, dia orang kena juga okey, terima ya. Sebab kita ni bukan dalam rancangan uji vokal. Betul. Terimalah seadanya nyanyian kami di tapi sini. sebenarnya murid-murid kita sedang berjuang sebagaimana lirik kita dalam tadilah lagu Baik, tadi. cikgu. Okey, jadi untuk memulakan aktiviti sekarang yang kita akan lakukan sebentar nanti. Okey, murid-murid telah pun dibekalkan dengan kertas A4. Okey, murid-murid di rumah juga boleh ikut ya. Okey, sekarang ni cikgu nak lipat berapa, cikgu? Kita lipat 2 dahulu. Lipat Ikut. Jangan buat melebihi daripada apa yang cikgu tunjuk. Okey, boleh. Okey, kita dah lipat. Dah. Okey, sekarang ni kita lipat lagi. Okey, 2 lagi. 2 lagi. Okey. Okey. Okey, dia lipatlah. Boleh? Boleh, cikgu? Apa cikgu nak buat? Okey. Yang hujung sini, okey, yang tengah ni kita buat dalam macam bentuk macam 3 segi. Macam nak buat? Macam tu. Okey, baik. Lipat. Yang dalam ke yang luar, cikgu? Yang dalam. Yang dalam, okey. Kan kat luar ni yang boleh buka-buka ni kan. Okey. Okey, lepas tu cikgu? Okey, sekarang jeng. Bukakan kertas. Bukakan kertas. Okey, ambilkan pen. Ambilkan pen. Tapi Abang Ifan tak ada pen tu. Okey. Tak Jadi apa. murid-murid Saya dalam bunyi talian dan juga murid-murid di rumah, okey, buatkan bulatan. Macam mana nak buat bulatan ni? Okey, buatkan bulatan dan akhirnya apa yang kita nak buat di sini sebenarnya ialah cikgu nak murid menjawab kepada soalan ini. Okey? Jadi di tengah-tengah bulatan yang awak buat itu awak tulis cara menzahirkan perasaan cinta akan negara. Okey, kita berikan masa untuk mereka menyenaraikan cara untuk mereka menzahirkan perasaan cinta akan negara. Okey, murid-murid di rumah juga boleh ikut. Murid-murid dalam talian teruskan menulis jawapan. Boleh, cikgu. Okey, soalan yang sangat ringkas berkenaan dengan bagaimana cara untuk anda menzahirkan perasaan cinta akan bangsa dan negara. Okey, jadi murid di rumah juga boleh sama-sama cuba bersama kami di sini untuk dapatkan jawapan yang best bersama dengan Cikgu Nur Hayati sekejap lagi. Okey, kita ada 4 murid hari ini, cikgu. Yang pertama kita ada Alia, Arisa, Aina dan juga Amira, di mana sekarang ini mereka sedang menulis jawapan terhadap soalan yang diberikan oleh cikgu sebentar tadi untuk slot kita yang sekarang ini. Okey, dah ada yang bersedia?
Okey, kita biar dulu. Okey, Abang Irfan bunyikan loceng. Okey. Loceng kalau tak Baik, bunyi, kita masing-masing tepikan yang sampai tadi, ke pagi okey. esok pun akan tulis jawapan. Jadi sekarang ni Abang Irfan akan bunyikan loceng menandakan masa sudah pun tamat. 1, 2. Berhenti menulis. Okey, berhenti menulis. Macam nak jawab periksa lah cikgu. Ya, betul. Kita bagi peluang. Hari ni kita main loceng. Okey. Okey. Ini sebenarnya adalah satu cara yang mana kalau dalam kelas ialah untuk kita mengawal masa lah. Okey, Betul. jadi paparkan jawapan masing-masing. Okey, saya minta untuk murid menyatakan dalam bentuk peta item yang sesuai. Okey, Wow. macam-macam keluar. Okey, Cantiknya. ada yang ada nyanyi lagu Negaraku, belajar bersungguh-sungguh. Okey, ada yang sama. Okey, jadi di sini mungkin murid-murid boleh tengok jawapan daripada rakan-rakan dan tengok apa yang tidak ada pada jawapan kamu boleh tambahkan kepada carta ataupun peta pemikiran masing-masing. Begitu juga murid yang di rumah. Okey, kita sesuai padan. Jawapan yang diberikan ini betul menepati tindakan apa. Kita belajar bersungguh-sungguh sebenarnya adalah satu tindakan yang menzahirkan perasaan cinta akan negara. Setuju, Cikgu. Jadi kita bawa kepada soalan seterusnya untuk sebagai rumusan. Jika kita ni tak ada semangat cinta akan negara, apa akan jadi ya? Lah cikgu. Menarik soalan tu. Okey, kita bagikan kepada murid-murid dalam talian. Okey. Cepat kita nak tengok siapa yang nak jawab ni kalau Kan? tak ada perasaan cinta Cinta akan akan negara negara. ni. Apa akan jadi? Apa akan jadi? Okey, siapa nak jawab? Cikgu, nak Irfan tekan loceng ke? Tak apa. Tak Kita payah. dah angkat dah. Okey dah, tak payah pula. Okey. Kita bunyi loceng Baik. bila dah kelas dah tamat. Okey. Alia ke? Alia, okey. Silakan Alia. Silakan Alia. Kalau golongan muda tak memakai, tak ada semangat cintakan negara, akan berlaku campur tangan kuasa luar dalam pentadbiran negara kita. Alah cikgu, campur tangan kuasa luar. Okey, saya ambil Ya. satu lagi lah sebelum saya buat rumusan. Okey. Siapa lagi nak kongsikan? Amira. Ya. Amira. Ya. Ringkas dan padat. Silakan Amira. Negara akan menjadi huru-hara. Okey, kita negara huru-hara akan buka pula peluang kepada campur tangan. Jadi sebenarnya inilah sebenarnya rumusan daripada topik yang kita bincangkan, iaitu kepentingan semangat cinta akan negara itu amat penting agar negara kita kekal aman. Betul, Jika cikgu. tidak ada huru-hara berlaku, jika huru-hara berlaku dah tentulah akan membawa kepada peluang untuk campur tangan kuasa luar. Jadi sebenarnya berdasarkan kepada jawapan, kepada bentuk tindakan dan juga apa yang diberikan penyataan secara rumusan lah kalau kata oleh murid-murid dalam talian, maka saya boleh buat kesimpulan, maka murid telah dapat menjawab dan memastikan mereka fahamlah sebenarnya. Jadi kita bagi sebenarnya untuk markah ketiga semua murid, peta pemikiran tadi kita bagikan 3 markah untuk keseluruhan. Boleh, jadi cikgu. dan selepas itu kita tengoklah siapa sebenarnya yang akan menjadi juara. Abang Okey. Irfan. Baik, Irfan akan letakkan dulu semuanya 1 2 3 4. Okey. Okey, baik. Memandangkan Irfan yang akan tengok kepada markah mereka di sini, Irfan boleh berikan juara kita pada hari ini ialah saudari Amira. Okey, Amira, tahniah. Okey, yang lain-lain juga sila angkat tangan. Angkat tangan kanan. Okey, tepukkan bahu kiri. Okey, saya telah buat yang terbaik hari ini. Cuba cakap kuat-kuat, bukan mikrofon. Okey, Kita nak cepat. dengar sikit. Good job. Okey. Saya telah buat yang terbaik hari ini. Okey, tahniah semua. berikan Okey. tahniah. Jadi cikgu sebagai rumusannya, bagaimana prestasi keseluruhan murid cikgu hari ini? Okey, jadi sebenarnya saya sangat berpuas hatilah sebenarnya kerana murid-murid ini telah memberikan percambahan idea sebenarnya, Saya terutama setuju. sekali kalau kita lihat apabila semua murid memaparkan jawapan masing-masing, ada penambahan daripada rakan-rakan murid yang lain. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu benda yang kita kata kejayaanlah dalam sesuatu proses pengajaran dalam kelas. Jadi sebagai guru saya memang gembira dan secara keseluruhan dari segi
matlamat ataupun objektif pembelajaran dapat dicapai melalui jawapan murid-murid dalam talian. Alhamdulillah tercapai kesemuanya. Dan di mana cikgu sebenarnya kawan-kawan UTIK nak dapatkan latihan pengukuhan? Okey, jika nak dapatkan latihan pengukuhan, maka murid-murid di rumah dan murid-murid dalam talian boleh melayari portal Delima Ataupun Pelantar Delima. Pelantar Delima lah. KPM. Okey, terima kasih Cikgu Nurhayati kerana bersama Irfan ada kongsikan kepada kita tentang nasionalisme di negara kita, dan insya-Allah ada sedikit lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Kelas dah tamat. Jumpa lagi.